أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kerana Allah izinkan kita pada pagi ini, pagi Ahad, untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita, iaitu mempelajari ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu dan sharaf. Tidak lain tidak bukan untuk kita mendalami tentang makna Al-Quran, makna hadis Nabi, makna kata-kata ulama dalam bahasa Arab, insya-Allah. Jadi Ustaz, tuan-tuan dan puan terus bersemangat untuk belajar kerana ilmu ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan. Kerana ilmu yang hebat ini dia akan berada pada orang yang hebat, insya-Allah. Sekali lagi saya ulang, ilmu nahwu sharaf dikira ilmu yang hebat. Dia akan berada pada orang-orang yang mempunyai hati yang kental, hati yang hebat, hati yang kuat. Maka ilmu ini akan berada pada orang-orang yang demikian. Jadi Ustaz doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan memiliki hati yang kuat, hati yang kental untuk meneruskan belajar ilmu nahwu sharaf ni. Insya-Allah. Amin, amin. Anggaplah tuan-tuan puan adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih tuan-tuan. Baik. Sambungan. Sebab kita nak jimatkan masa. Semalam kita belajar tentang bahagian-bahagian isim-isim yang dirafakkan. Dah selesai dah. Fa'il, isim yang dirafakkan. Kemudian maf'ul lazi la yusamma fa'ilu, isim yang dirafakkan. Mubtada khabar, isim yang dirafakkan. Semua berkaitan isim yang kita belajar semalam. Yang hari ini dia panggil babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil. Dia sebut amil-amil maksudnya perkataan-perkataan yang khusus, yang khas, yang masuk ke atas mubtada dan khabar. Sebelum mubtada khabar ada perkataan-perkataan tertentu. Itulah panggil amil-amil yang masuk, yang berada sebelum perkataan mubtada dan khabar. Dan kataan tersebut dia ada tugas dia. Dia ada tugas dia. Tugas dia apa? Tugas dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Itulah tugas amil yang masuk di atas mubtada dan khabar. Tugas dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tengok ke depan. Dia nampak tak? Whiteboard, dia nampak whiteboard. Okey. Sudah mana yang kita dah belajar? Kalau bismillah. Kalau kana memang tugas dia. Tugas dia ialah rafak isim nasab khabar. Ini tugas kana. Tugas kana memang rafak isim nasab khabar. Dan tugas amil. Tugas amil yang kita nak bincang hari ini pun sama juga, iaitu rafak isim nasab khabar. Okay, sebelum tu saya bagi contoh dulu. Contoh kana. Kana contoh dia seperti mana?
Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Okay, nampak kan kana? Ni kana. Kana apa tugasannya? Rafa' isim, nasab khabar. Kana rafa' isim ni isim dan tugas ada lagi nasab khabar. Nampak baris ya? Itu tugas kana. Kana Zaidun qa'iman. Tugas kana rafa' isim, baca dhamma, nasab khabar. Baca dengan fathah. Jadi bacanya kana Zaidun qa'iman. Jadi bila kita jumpa perkataan yang tak ada baris, kita dah boleh baca. Sebab kita nampak kana. Kana, kita dah tahu dah tugas dia. Jadi kalau tak ada baris pun kita dah boleh baca. Jadi tujuan ngaji Nahwu Sharah ni ialah kita nak memahirkan diri kita supaya boleh baca perkataan tak ada baris. Okay, cuba baca. 1, 2 mula. Cuba baca. 1, 2 mula. Kak. Kana Zaidun qa'iman. Lagi sekali, kau kuat sikit. Kana Zaidun qa'iman. Oh, hebat tu, tak ada baris boleh baca tu. Macam mana boleh tahu? Ada kopi dah. Tadi Ustaz dah bagi dah, patutlah. Dah salin. Dah salin dah. Okey, nanti Ustaz bagi yang tak ada baris pula. Nampak? Nahwu dia melatih kita supaya boleh baca perkataan tak ada baris. Kana Zaidun qa'iman. Kalau tanya kita macam mana boleh tahu baris ni? Ni. Kana kan tugas dia rafa' isim, nasab khabar. Jadi kena baca Zaidun, kena baca qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Ini selesai. Sekarang ni cuba tengok makna dia pula. Kana mana makna? Ada? Adalah. Ada apa? Adalah. Ingat, adalah. Boleh hafal terus tu. Kana adalah. Kana adalah. Kana adalah. Zaidun. Zaidun tadi dia kata apa? Zaid. Isim. Isim. Bila isim tadi, ni berkaitan dengan ni mubtada ni. Mubtada. Mubtada yang kita belajar semalam kena terjemah apa? Bermula dengan. Okey, simpan makna dulu, simpan. Bermula Zaid. Okey, bermula Zaid. Qa'iman ni berapa kha? Mubtada apa ni? Kha? Mubtada ni khabar. Khabar. Khabar sini kena terjemah mana ia? Iyalah. Ialah. Bermula ialah. Okey, kita letak balik. Adalah bermula Zaid ialah Qa'iman maksudnya orang yang Orang berdiri. berdiri. Kita letak dari mana? Adalah bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Sini dia panggil, ni panggil mubtada. Mubtada dengan khabar. Sini khabar. Ustaz ringkaskan dulu. Mi makna mubtada, kha makna khabar. Adalah bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Dapat makna. Adalah bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Itu makna secara klasik, makna secara detail gitu. Tapi kalau makna secara mafhum, macam mana? Zaid orang yang berdiri. Makna mafhum Zaid orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Itu makna mafhum. Makna mafhum Zaid orang yang berdiri. Ataupun Ada. Zaid adalah orang yang berdiri. Macam mana tadi? Zaid adalah orang yang berdiri. Ya, itu makna yang mubtada khabar. Dia ada permulaan cerita, dia ada pelengkap cerita. Itu mubtada khabar. Okey. Fokus kita di sini adalah tugasan kana, iaitu rafa' isim dan nasab khabar. Kana Zaidun qa'iman. Selesai. Cuma saja. Okey. Kemudian Saya jumpa barulah
Surah Al-Muzammil ayat 18 Ustaz. Muzammil. Muzammil ayat 18. Muka surat? Kana wa'duhu maf'ula. Ya, okey, alhamdulillah. Dah boleh masuk dalam Quran. Okey. Muka surat apa tu? Muka surat 574 rasanya. Okey, 574. Kalau siapa ada Quran, ayat 7. Ayat 18. 18. Okey. Surah Muzammil. Okey, ayat dia kana wa'duhu Maf'ula. maf'ula. Okey, makna dia Adalah janjinya pasti terlaksana. ya, betul. Tu, terima kasih Malah. Jadi sebenarnya sesi untuk kita kaji dalam Quran dan surah ni mungkin pada tahun-tahun berikutnya lah, sebab untuk tahun pertama ni Ustaz nak perkenal kalau nama-nama kaedah nanti baru kita masuk dalam ayat-ayat contoh Al-Quran secara detail. Tapi tak apalah, kita selang-seli juga masa ni untuk kita nampak hala tuju kita. Okey. Kana wa'duhu maf'ula adalah janjinya terlaksana ataupun maf'ula dilaksanakan. Situ kana tugasnya rafa' isim. Wa'duhu tu isim lah tu. Wa'duhu. Jadi baca dengan wa'du, tak baca wa'da. Hu tu dhamir. Kana wa'duhu maf'ula. Baca lan kan, tu nasab. Betul lah tu. Tugas kana rafa' isim dan nasab khabar. Okey, di contoh Quran pun dah dapat. Terima kasih. Tak nak tanya kan? Boleh. Ayat ni dia punya mubtada tak ada kan, macam Allah tu tak isi ya? Kana wa'duhu maf'ulu tu. Pula tu. Allah tu tak tulis kan? Dia maknanya dia punya Dia dhamir. Domain ya. Dhamir. Dhamir dengan hu. Kana wa'du adalah janji Allah. Al-Quran ataupun bahasa Arab ni dia dipenuhi dengan dhamir-dhamir. Dhamir wa'duhu tu lah ya. Hu. Hu tu. Jadi kita tengoklah dhamir tu kembali pada siapa. Kalau cerita tentang Allah, kembali pada Allah. Cerita tentang sesuatu, kembali pada sesuatu. Jadi kita tengok dia punya marju' dhamir. Dia bahasa Arab, marju' dhamir makna tempat kembali dhamir, tempat kembali cerita ayat tersebut ke mana. Okey. Selesai dah tentang kana. Sekarang ni yang kita nak belajar ni lah amil. Amil yang masuk di atas mubtada' khabar. Kana ni pun ke amil dah. Kemudian yang lain-lain lagi tu banyaklah, seperti mana amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Semua tu ada dalam Quran. Kalau kita tengok ayat Quran, kita akan jumpa perkataan-perkataan tu di permulaan ayat. Kana selalu kan? Selalu Ustaz. Kana Contoh Ustaz, kanallahu ali wa kanallahu aliman hakima. Terima kasih Tuan Haji. Contoh yang selalu kita jumpa. Tak apa, biar Ustaz tulis ya. Yang contoh yang Abang bagi tadi apa? Kana wa'dahu. Tengok. Kana wa'dahu maf'ula. Nampak kan contoh tu? Wa'duhu. Okey, wa'duhu betul. Kana wa'duhu maf'ula. Okey, satu contoh. Contoh Tuan Haji Roha apa dia? Wa kanallahu aliman hakima. Kanallahu aliman Hakima. Kanallahu aliman hakima. Hakiman. Okey, tak apa. Okey. Kanallahu aliman. Okey. Sini ada contoh kana. Tadi kita dah bahas kana, dah selesai dah. Ni baca rafa'. Ni baca rafa' dan ni baca nasab. Kana adalah Allah. Ini baca rafa', ini baca nasab. Ini apa dia? Ini dia sifat bagi bagi Allah.
Ataupun dia jadi khabar. Dia jadi khabar bagi Allah. Adalah bermula Allah ialah yang amat mengetahui, lagi pula amat bijaksana. Dia jadi khabar yang kedua. Tu dia, makin tinggi pelajaran kita tu. Dia yang kedua tu i'rab dia kena sama dengan yang pertama lah maknanya. Ya, betul. Dia panggil ini khabar pertama. Ini panggil khabar kedua. Dia mesti sama. Kanallahu aliman hakima. Dia mesti sama baris. Sebab dia jadi khabar yang kedua. Adalah bermula Allah Ta'ala itu ialah yang amat mengetahui, lagi pula amat bijaksana. Kalau yang tentang sifat, itu pula sifat dia mesti mengikut mausuf. Sifat mesti mengikut mausuf, itu lambat lain. Tapi saja Ustaz tunjuk contoh macam Allahu alimun. Allahu alimun. Allahu alimun. Dia kena ikut. Ayat. Allahu sami'un. Sami'un alimun. Okey. Ini dalam bab lain tadi nanti Ustaz Padang. Ini bab lain. Ini bab sifat yang kita akan belajar nanti. Dia mesti ikut. Dia mesti ikut sini. Dia mesti ikut sini. Sebab dia sifat. Ini mausuf. Ini mausuf. Ini sifat. Ini sifat. Mausuf makna yang disifatkan. Sifat bagi Allah, sifat bagi Allah. Mesti baris dia sama. Allahu sami'un alim. Allah SWT itu amat mendengar, yang amat mendengar, lagi pula yang amat mengetahui. Itu tentang sifat dengan mausuf ataupun mausuf dengan sifat. Boleh juga panggil man'ud. Boleh juga panggil man'ud. Ataupun panggil na'at. Panggil na'at. Sama aja, panggil mausuf boleh, panggil man'ud pun boleh. Panggil sifat boleh, panggil na'at pun boleh. Okey, yang tu dalam bab yang akan datang. Okey, Ustaz Padang lah. Ustaz Padang tu. Boleh. Supaya tak tercampur maklumat. Allahu Akbar. Minta maaf lah Ustaz punya whiteboard ni problem sikit. Okey, yang kita belajar hari ni adalah amil. Contoh kita dah bagi. Amil kana wa'duhu baca rafa, maf'ulan baca nasab. Kana Allahu baca rafa, aliman baca nasab. Kemudian yang berikutnya tak kisahlah. Kalau khabar yang kedua pun baca dengan nasab. Ada yang ketiga, empat tak sama, kena sama. Okey. Dalam buku kita, dalam buku Ustaz ni, dia ada perkataan kana Zaidun qa'iman, ada. Kataan lain macam amin yang berikutnya seperti amsa. Amsa amrun kariman. Amsa. Ini contoh amin lah. Amsa amrun. Amrun kariman. Amsa amrun kariman. Amsa bacanya tu amrun
Jadi amsa ni sebagai amil. Dia tarang dia macam kana, sama aja. Apa tugas dia? Rafa' isim, nasab khabar. Lepas tu baca dia amsa amrun kariman. Amsa ni maksudnya berpetang-petang. Amsa mana berpetang-petang. Omar yang mulia. Berpetang-petang Omar yang mulia. Omar sini, Omar siapa dia? Omar sahabat Nabi ke Omar siapa? Siapa tahu Omar di sini siapa dia? Omar sahabat Nabi ke Omar orang biasa? Biasa. Umaru ni orang biasa Ustaz. Orang biasa. Sebab apa panggil Omar biasa? Sebab Umar yang apa tu Umaru. Ustaz saya lah. Ustaz dia cerita dulu lah Umaru . Dia ada special nama dia. Ada lah Ustaz, ada lah. Apa dah? Amrun, baca je Amrun. Amrun. Ada ra ni. Baris ni sebenarnya atas ra lah. Ustaz tersilap tulis tu. Baris sebenarnya atas ra. Atas ra. Dia kena atas ra. Dia atas ra, tapi selepas tu ada huruf waw tu. Ada huruf waw. Kenapa ada waw? Menandakan Amrun sini, Amrun sahabat Nabi ke Amrun biasa? Biasa umum. Ya, alhamdulillah. Jadi cara kita nak kenal, kalau ada waw menandakan ini Omar biasa, Omar orang-orang ramai ni, orang awam kan. Nama Omar orang kita ni. Tapi kalau tak ada waw, itu Omar sahabat Nabi. Okey, selesai. Amsa amrun kariman. Berpetang-petang Omar yang mulia. Jadi Omar di sini baca dengan rafa' sebab ada amil. Amil ni amsal ni tugas dia rafa' isim dan nasab khabar. Berpetang-petang Omar, petang apa? Kariman. Omar yang mulia, yang mulia. Nasab isim dan rafa' khabar. Okey, berpetang-petang Omar kariman yang mulia. Jadi amsal tugas dia nasab isim, rafa' isim dan nasab khabar. Kalau terjemah betul-betul, berpetang-petanglah Omar ialah yang mulia. Dia kena terjemah ialah sebab khabar. Nak cerita kata Omar tu yang bersifat mulia. Dia bersifat orang mulia. Jadi tugas amsal kita tahu dah, rafa' isim dan nasab khabar. Okay, contoh yang lain seperti asbaha. Kita ambil 2-3 contoh aja, yang lain-lain tu kita Ustaz copy, Ustaz bagilah. Tuan-tuan boleh tengok ah. Ustaz tulis bawah ni. Asbaha. Asbaha Muhammadun Okay, nak baca macam mana? Asbaha ni amil. Asbaha Muhammadun muta'alliman. Muta'alliman. Okay, kita dapat balik dah. Kita dah tahu tugas asbaha ni amil. Tugas dia nak rafa' isim baca Muhammadun dan nasab khabar baca muta'alliman. Baru kita bagi makna pula. Asbaha makna berpagi-pagi. Muhammad. Muhammad tu siapa dia? Muta'alliman. Orang yang belajar. Maknanya Muhammad tu dia belajar.
Dia pagi-pagi dia belajar. Asbaha Muhammadun muta'alliman. Berpagi-pagi Muhammad orang yang belajar. Muhammad tu apa? Muhammad tu dia belajar, orang yang belajar. Muta'alliman maksudnya orang yang belajar. Orang yang menuntut ilmu. Kena beza kan, kalau muallim orang yang mengajar. Kalau muta'allim orang yang belajar. Kalau guru lelaki panggil apa? Muallim. Guru lelaki panggil apa? Muallim. Muallim. Kalau guru perempuan panggil Muallimah. muallimah. Jangan tertukar awak kan? Jangan tertukar lah. Nanti panggil Ustaz ya muallimah. Terduduk Ustaz. Kalau lelaki panggil muallim. Kalau perempuan muallimah. Kalau belajar muta'allim. Muta'allim. Maknanya orang yang belajar. Kalau alim orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Kalau alim. Kalau aliman Orang yang berilmu ramai. aliman maksudnya orang yang berilmu pengetahuan. Dia mafdar. Aliman makna pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan. Itu aliman. Kalau wallahu a'lam wallahu a'lam. Allah yang tahu. Allah saja yang tahu. Jawapan yang paling tepat ialah wallahu a'lam. Sebab tu jangan bimbang nak mengajar ni, jangan takut. Setengah orang takut nak mengajar. Takut apa? Kita ada jawapan. Jawapan dia apa dia? Wallahu a'lam. Sebab tu ustaz tak takut mengajar. Salah pun tak apa. Salah pun kita kena betul baliklah kan. Tapi jawapan yang kita dah sedia ada iaitu wallahu a'lam. Imam apa yang orang tanya dia 50 soalan dia jawab 3 je, imam apa? Imam Malik ya? Tak salah Imam Malik. Orang tanya dia 50 soalan. Padahal dia alim sangat-sangat tapi dia jawab 3 sahaja. Nak menggambarkan bahawa kita jangan malu kalau tak boleh jawab. Katakan wallahu a'lam, itu lebih tepat. A'lam tu asal daripada perkataan alimun. Alima ya'lamu. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui. Jadi perkataan a'lam bermaksud terlebih mengetahui. Wallahu a'lam, Allah Taala yang terlebih mengetahui. Dia isim apa Alfa tahu? Dia menepati isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil ni maksud isim kataan yang menepati makna lebih. Wallahu a'lam, Allah Taala saja yang lebih mengetahui. Kalau kita kata afdal makna yang lebih afdal, yang lebih utama. Akbar. Kalau kita kata akbar, yang lebih besar, yang lebih hebat, itu akbar. Kita kata lagi apa ni? Asghar. Apa dia? Asghar, ambil semayang tu. Wudu kan? Asghar. Yang paling kecil. Oh, yang lebih kecil lagi, asghar. Okey. Yang lebih kecil. Itu semua menepati lafaz isim tafdil. Mana dia memberi maksud lebih. Akrama, yang lebih mulia. Jadi semua perkataan semua perkataan yang bunyi macam tu semua dipanggil isim tafdil. Akrama, afdala, a'lama. Itu semua isim tafdil. Okey, sahabat, itu tajuk lain. Asbaha Muhammadun muta'alliman.
berpagi-pagi Muhammad ialah orang yang belajar. Itu Ustaz terjemah mengikut kaedah nahwu saraf. Kalau terjemah mafhum apa dia? Muhammad pagi-pagi dia belajar. Tu. Itu mafhum dah. Pagi-pagi Muhammad dia belajar, dia jenis belajar. Pagi-pagi ni dia bukan jenis tidur ke, bukan jenis buang masa tak. Dia pagi-pagi dia belajar. Itu makna mafhum. Pagi-pagi Muhammad dia belajar. Itu makna mafhum. Kalau makna ikut nahwu saraf, berpagi-pagi Muhammad ialah orang yang belajar. Mana nak ikut mana? Mana mafhum kan, mana klasik? Okey, baik. Itu contoh asbaha ni, asbaha. Dalam Quran ada perkataan asbaha, perkataan adha ada, zalla ada, semua ada. Bata, sara. Kalau Ustaz boleh sebut, tuan-tuan boleh tulis ya. Kalau adha iaitu adha salihun wari'an. Adha salihun wari'an. Adha ni juga boleh masuk berpagi-pagi. Saleh ialah orang yang warak. Boleh tulis ya? Adha salihun wari'an. Berpagi-pagi saleh ialah orang yang warak. Jadi adha tu adalah amil. Bila ada amil, mesti selepas dia baca dengan rafa' iaitu salihun, dan selepasnya lagi baca dengan nasab iaitu wari'an. Pada ayat ini. Dia lekat dakwah dia. Okey ya. Kalau adha ni semua contoh-contoh amil lah. Adha salihun. Okay, macam mana nak baca ni? Contohnya Adha. Adha. Salihun. Okey. Salihun wari'an. Salihan. Adha salihun Wari'an. wari'an. Okey, dah boleh baca. Dia adha ni sebagai apa? Amil. Amil. Yang tugas dia apa dia? Dia akan Merafa'kan mubtada. Merofakkan mubtada. mubtada. Isim, Mubtada isim. ni mesti perkataan Isim. isim. Dibacanya Salihun. salihun. Kemudian merofakkan, Menasabkan. menasabkan Menasabkan khabar. khabar. Isim. Bacanya nak Wari'an. wari'an. Cuba baca semua. Adha. Salihun. Salihun Wari'an. wari'an. Itu balik dia. Adha salihun wari'an. Nahu ni dia latih kita baca baris hujung. Yang tengah-tengah, yang mula-mula tu tak apa, dia akan dapat yang sendiri. Adha salihun wari'an. Wari'an. Berpagi-pagi saleh ialah orang yang warak. Jadi adha kita dah tahu tugasnya ialah rafa' isim nasab khabar. Rafa' isim nasab khabar. Selesai. Itu tugas adha. Dia sama macam kana.
Okay, solihun ni makna apa solihun? Soleh. Boleh. Soleh. Soleh tu apa soleh? Orang baik. Soleh tu nama sesuatu kan nama apa? Nama orang. Nama orang. Dan kebetulan soleh tu makna apa? Baik. Baik, bagus. Tu soleh. Amalan soleh mana amalan apa? Amalan yang baik, amalan yang bagus, amalan yang elok, mana amalan soleh. Jadi soleh maknanya bagus, elok, baik. Ni soleh ni dia perkataan apa? Kalau asal dia salaha. Asal soleh adalah salaha. Baik, bagus. Tapi sini bukan salaha, sini salaha. Ada alif. Memberi maksud isim Orang yang buat. fa'il. Fa'il. Ya, isim fa'il. Isim fa'il maksudnya Orang yang buat orang yang melakukan kebaikan. kebaikan. Sebab tu saleh. Dia nama apa? Nama saleh. Tapi orang Melayu kita panggil apa? Saleh. 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 Paleh. Lagi dia ubah lagi jadi apa? Leh. Leh jadi. Boleh. Aduh. Agak-agak makna apa leh tu? Tak ada makna. Sian kat dia. Mak ayah dia bagi nama elok-elok. Kita panggil leh. Saleh maksudnya orang yang melakukan kebaikan. Tapi orang Melayu dia ubah saleh. Sepatutnya orang yang nama saleh panggil betul saleh. Saleh mana orang yang melakukan kebaikan. Lakukan keelokan. Okey. Asal dia salaha. Salaha mana elok, baik, bagus. Salihun maknanya orang yang melakukan kebaikan. Okey. Wari'an. Wari'an ni maksud dia Orang. Macam mana ni perkataan terjemah dengan perkataan ni macam mana? Bahasa Melayu Ustaz. Bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arab jadi bahasa Melayu Ustaz. Sebenarnya kebanyakan kita kadang-kadang kita suka terjemah mafhum dengan kalimah tu. Wara' tu mana apa? Wara'. Dia tak boleh fi dah. Dia tak boleh fi dah. Ngaji nombor sorok ni dia kena kaji. Wara'an tu asal dia Wara'a. Ustaz nak tanya, siapa yang ada kamus kat rumah dia? Kamus. Tanya aja, jangan cari. Ada tak kamus Marbawi? Tak ada Ustaz. Ada. Pakai iPhone ni. iPhone. Kamu Google. Ya. Kamus Google. Okey, tak apa. Zaman sekarang ni zaman canggih, dia Google semua. Tapi kalau Ustaz Syul kalau boleh peminat bahasa Arab ni, pemburu bahasa Arab ni kalau boleh tu bahasa Ustaz pemburu ni maksudnya luar biasa pemburu ni. Dia kalau peminat dia tak pandai hebat tu, pemburu. Pemburu bahasa Arab ni mesti kena ada kamus. Kena ada kamus, kekurang-kurangnya kamus Marbawi. Kamu apa? Marbawi. Nanti kalau pi mana-mana kedai-kedai buku agama tu cari kamus Marbawi. Dalam kamus Marbawi ni ada perkataan-perkataan macam kita belajar ni. Cari perkataan-perkataan supaya mempercepatkan kita menguasai kalimah-kalimah ni. Kita dapat faham makna kalimah dengan cepat. Kamus Marbawi ya. Kamus tu lah yang besar guna daripada dulu sampai sekarang. Besar guna untuk cari perkataan-perkataan. Okey. Wara'an ni asal dia wari'an. Kalau dah jadi nasab wari'an. Asal dia wara'a. Wara'a maksudnya jaga ataupun pelihara. Jaga ataupun pelihara. Dua perkataan, dua terjemahan yang maksud satu iaitu jaga, pelihara, kawal, sama. Okey, kalau kita kata orang tu warang, apa maksud dia? Menjaga akhlak dia.
Okey. Dia jaga akhlak dia. Kalau dia dalam bab mencari kedai makan, dia warak dalam mencari kedai makan. Maksudnya apa? Cari tempat halal Ustaz. Dia cari yang halal. Halal Halal. lagi Halal. satu. Bersih halal lah. Yang bersih halal. Halalan toyiban. Yang bersih, yang halal, yang Tayyib. Toyiban. tayyib. Itu maksudnya orang yang warak tu, orang yang warak. Okey. Ada satu lagi makna dia Ustaz, dia bagi terjemahan. Khusyuk. Ha. Betul ke? Khusyuk. Apa dia? Khusyuk. Khusyuk mana dia? Betul. ke? Khusyuk. Betul. Betul. Itu semua termasuk, sebab tu saya kata bahasa Arab ni makna dia boleh pergi banyak. Mengikut situasi yang kita nak. Tapi dengan syarat jangan keluar daripada maksud yang sebenar. Jangan keluar. Jaga, pelihara, kawal, khusyuk, semua tu termasuk. Berhati-hati, itu warak. Tapi kebanyakan orang kita faham, warak ni macam mana warak? Alim lah. Baik. Tak. Kalau dulu sebelum kita mengaji dulu, kita faham warak macam mana sebelum kita mengaji. Tengok aja orang lalu depan kita, tunduk je pakai pun sengit-sengit. Orang. Bayang. Orang yang Malay kucing. Dia macam dia macam senyap je Ustaz, dia macam tunduk aja. Lepas tu kita kata apa? Tunjuk Dia warak warak, tu. Ustaz. Kan kita kata apa? Tunjuk warak tu. Apa? Kita pernah kata kan? Nampak tunduk, nampak waraknya kamu ni. Sebab kefahaman kita warak ni tunduk, tak cakap kan. Cakap dengan orang pun tak ada Ustaz. Nak jumpa Lalu orang kita- pun takut. Yang menjauhkan diri lah Ustaz. Menjauhkan diri kan. Lalu kita pun kata waraknya dia tu, waraknya kita telah levelkan satu jawapan yang salah dekat dia. Bukan warak itu. Itu malu tak bertem. Itu malu tak bertempat. Warak sebenarnya jaga, pelihara, kawal, berhati-hati. Dalam solat kita kena warak, iaitu kita kena jaga betul-betul amalan solat kita, baca betul-betul, rokok sujud dengan betul. Itu orang yang warak dalam solat. Dalam bab makan minum pula, berhenti kedai-kedai mana? Warak mana berhati-hati dalam memilih kedai, tengok tukang masak siapa, kedai macam mana. Jadi semua tu boleh dikatakan warak. Kita mana berhati-hati. Dalam surah Al-Baqarah yang warak wa barq. Itu perkataan sama Ustaz. Kita tengok mana dia. Ayat berapa mana? Tak tahu. Selalu dengar tapi kan warak wa barq. Waradun wa barq. Ayat mula-mula kan? Ayat Al-Baqarah Ustaz, ayat page nombor 2 Ustaz. Bagus kan? Kita terus tengok pada Quran. Okey, ayat 19 betul eh? Balik buku bapa. 6. Betul kan? 19 kan? 19. Nak keluri? Ayat okay. 19 tak? 19 kan? Adakah betul kataan wara'a ni? Tapi ada dah tu. Dia lain-lain Ustaz tu. Lain. Waradun wa barqun. Ya, itu lain, malah lain. Kataan yang kita kaji ni wara'a. Bukan waradun. Peti kan? Itu kataan dia ra'ada. Ra'ada. Itu makna lain tapi bunyi dia macam warak kan. Okey, tak apa, itu lain. Bunyi nak sama tapi sebenarnya maksudnya lain. Hakikat dia ra'ada, bukan wara'a. Okey, selesai. Okey, masya-Allah kita kaji sampai macam tu sekali. Salaha mana baik, bagus, elok. Wara'a mana jaga, pelihara. Okey. Adha salihun wari'an. Berpagi-pagi saleh, nama orang saleh, wari'an yang warak, mana yang menjaga, yang berhati-hati, yang mana dia orang yang warak, orang yang menjaga, orang yang berhati-hati dalam sesuatu perkara yang dia buat. Nama pun saleh dah kan. Memang sesuai lah dengan wari'an tu. Okey, habis. Yang kita kaji adalah amil yang tugas dia rafa' isim, nasab khabar. Itu je yang kita kaji. Contoh berikutnya. Zalla. Kalau jumpa dalam Quran kataan zalla sama. Zalla
Sa'idun sha'iman. Dalam buku Ustaz, zalla Sa'idun sha'iman. Zalla ni kena terjemah dengan sentiasa. Sentiasa Sa'ad. Sa'ad itu nama orang. Sha'iman. Sha'iman pada orang yang kita kataan Arab ni kadang-kadang bila dah berubah kita dah tak tahu makna. Sebenarnya dia asal kataan Siam. Puasa lah Ustaz. Okey, dah boleh agak dah. Alhamdulillah. Okey, mari kita kaji. Kita kaji. Okey, perkataan puasa yang selalu dengar ialah apa dia? Saum, betul kan? Saum. Saum makna puasa. Saim. Saim ada saim. Kalau som mana puasa. Som mana puasa. Kalau saim Puasalah. Puasalah Ustaz. okey. Tadi kan kita dah kaji. Bukan puasalah. Salaha mana elok, baik, bagus. Salihun orang yang baik, orang yang bagus. Oh. Kalau saum mana puasa, kalau saim Orang puasa. Orang yang berpuasa. orang yang puasa dia sama macam saleh, saim, saleh. Di isim mana? Isim Fa'il. isim fa'il. Jadi isim fa'il kena terjemah orang yang puasa. Tu. Jadi isim fa'il saim. Okey, contoh tadi zalla sa'idun sa'iman. Sentiasalah Sa'id. Sa'id ni nama orang. Okey, satu contoh Zalla Sa'idun Sha'iman. Zalla tugas dia apa? Tugas dia rafa' isim, nasab khabar. Semua yang kita bincang ni semua amin. Yang banyak lagi, ada banyak lagi amin. Kita dah bincang kana, asbaha, adha, sekarang ni zalla. Semua tu amin. Yang tugas dia merafa' isim, menasab khabar. Okey, baca dah zalla. Zalla. Sa'idun. Sa'idun. Tu So'iman. Sha'iman asal daripada perkataan apa yang kita kaji tadi? Saum. Yang kita kaji tadi perkataan apa? Saum mana apa? Puasa. Puasa. Saim orang yang puasa. Orang yang puasa. Jadi perkataan Sha'iman ni dia punya asal daripada So'im. Shaim iaitu Sha'imun maknanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Okey, mari kita letak mana? Sentiasalah Sa'id. Orang yang adalah orang yang berpuasa. Iyalah. dapat makna dia. Itu makna terjemahan satu-satu. Tapi terjemahan mafhum Sa'id orang sentiasa berpuasa Ustaz. ya, alhamdulillah. Jadi sepintas lalu kita tengok bahasa Arab ni kita tahu makna. Kita tak perlu tanya orang lain. Kita tengok, oh, Sa'id tu orang yang sentiasa berpuasa. Allahu akbar, dapat makna. Yang selama ni kita tak tahu bahasa Arab, sebab kita tak usaha untuk belajar. Sekarang ni kita tengok tahu dah. Sentiasa Sa'ad itu orang yang berpuasa. Mana hukum? Sa'id orang yang sentiasa berpuasa. Jadi baca dengan rafa' dan baca dengan nasab. Dia tak boleh jadi zalla sa'idun sha'imun, tak boleh, tak betul. Dia kena sha'iman. Sebab tugas amin ni tugas dia nasab rafa' isim
dia kena nasab khabar. Sebab tu Ustaz kata banyak, tapi Ustaz sebut satu dua contoh saja, yang lain-lain tu nanti Ustaz akan hantar gambar ni, gambar Amir ni. Ustaz nak tanya Ustaz Boleh. Ustaz buka soalan. Macam salmon tu Ustaz. Macam mana dia ada macam kita kata imun tu ada hamzah lah kat situ dia appear Ustaz Ya. macam mana dia hamzah tu boleh datang lah Ustaz Mesti ada mula-mula tu mesti ada kaedah dia Ustaz hamzah tu. Huruf hamzah. Dia lafaz isim fa'il. Lafaz isim fa'il bagi perkataan shama mesti dia shaimun. Macam qama. Qama yaqumu. Dia lafaz daripada macam tu. Baik, terima kasih Tuan Jirah. Contoh macam qama. Saya Ustaz. Qama mana telah berdiri? Telah berdiri. Telah berdiri. Okey, telah berdiri. Telah berdiri. Okey, cuba jadikan isim fa'il. Qamun. Salah? Salah. Salah. Imun. Okey, tak apa. Jawapan yang salah itu sebahagian daripada yang betul. Tak kisah. Iman. Faham tak maksud Ustaz? Setiap jawapan yang salah itu adalah sebahagian daripada yang betul. Jangan pening. Maksud Ustaz, kalau kita berani untuk memberi jawapan walaupun salah, itu adalah satu kelebihan yang Allah dah bagi pada kita. Tinggal selangkah lagi untuk mendapat yang betul. Qama telah berdiri. Kalau isim fa'il daripada Imun. Hamzah ni tiba-tiba aja datang. Qaimun. Qaimun maksudnya orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Sama macam tadi. Shama, asalnya shama. Shama maknanya Puasa. Puasa. Kemudian perkataan isim fa'il dia Shaimun. Shaimun. Sama. Shaim. Kalau tanya Ustaz, hamzah ni datang mana? Ustaz tak boleh jawab sebab ada kaedah dia macam tu. Shaim maknanya orang yang Puasa. Orang yang puasa. Saum mana puasa. Shama telah puasa. Saum puasa. Shaim orang yang berpuasa. Puasa. Shaimun. Ramai orang berpuasa. Ramai orang berpuasa. Itu suara Tuan Haji Ma'ruf ke? Ya Tuan. Tuan Ustaz. Alhamdulillah. Semalam pergi ke mana Tuan Haji Ma'ruf? Tak ada Allah minta maaf Ustaz. Malam lepas kuliah saya bawa pergi makan Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Sebenarnya kawan-kawan semua rindu Tuan Haji Ma'ruf. Allahu Akbar, masya-Allah. Fi sabilillah ma ma'ruf nahi Okey, munkar. baik. Alhamdulillah. Okey. Sebab penyeri kelas kita ni Tuan Haji Ma'ruf. Ya, masya-Allah Ustaz. Okey, baik. Masih Ustaz. Dan kita semua sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Boleh faham tak? Qama jadi Qaimun. qaim. Ataupun qaimun. Itu gambar dia qaimun. Shama jadi qaimun. Dalam Quran kita pernah dengar kan Allah sebut perkataan shaim, apa ni? Yang pasangan-pasangan tu. Perkataan pasangan tu. Orang yang solat lelaki, solat perempuan, orang yang sedekah lelaki, sedekah perempuan, orang yang berpuasa lelaki, orang berpuasa perempuan, macam mana? Imu wa shaimat. Itulah perkataan yang masuk puasa kan. Shaimun maknanya orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Tuan-tuan kaji dalam Quran ada perkataan tu. Shaimu wa shaimat. Orang lelaki yang benar dengan orang perempuan yang benar. Orang yang bersedekah lelaki dan orang sedekah perempuan. Tu semua dia perkataan pasangan. Tuan-tuan boleh kaji. Masya-Allah nah. Jadi itulah salah satu daripada kita nak mengkaji makna Quran, kita kena detail macam ni satu-satu. Okey.
Dhalla Sa'idun sha'iman, sentiasalah Sa'id orang yang berpuasa. Okay, habis kajian kita itu, Ustaz nak kaji yang ini daripada ni. Sa'idun. Baik, Ustaz nak tanya, penat tak mengaji ni? Tak. Sebab apa tak penat? Seronok Ustaz. Minat dan minat. Minat. Okey, betul. Salah satu syarat nak jadi boleh belajar macam ni, pertama kali kena minat. Kalau tak minat, tak boleh. Dan Ustaz yakin tuan-tuan puan adalah orang yang minat. Sebab tu sanggup tunggu dan sanggup sampai ke hari ini. Dan walaupun ramai yang dah syahid, Dah setengah Ustaz, dah setengah dengan 24 je. Apa dia? 24 sekarang. Dah setengah. Sekarang 24. Daripada 40 lah ke kan? Apa dia? Dulu 40 mula kan? Ya, Ustaz faham. Ustaz faham. Sebab ilmu banyak cuti ni. Apa dia? Cuti pun ada, pergi umrah pun ada. Yalah, insyaAllah. Kita bersangka baik lah. Cuti, Ustaz bersangka baik. Mungkin lepas ni dia orang masuk balik. Tapi Ustaz bersangka baik dan berlapang dada sebab ilmu ini memang agak payah, agak sukar. Kecuali orang yang betul-betul berminat, dia akan tempuhi dengan penuh kesabaran. Ibarat macam ni lah. Ibarat macam ni. Ibarat dia macam kita dapat satu sebidang tanah. Tanah tu dipenuhi dengan hutan-hutan. Pokok-pokok kayu kan. Tanah tu kita nak, dalam perancangan kita nak tanam semula. Apa yang pertama kita kena buat? Kena siapkan tanah. Terangkan Ustaz, tebang pokok-pokok ni semua. Tebang pokok yang mana dulu? Pokok lama. Tebang pokok lama-lama kan? Yang besar-besar pun tebang dulu kan? Ya. Dan tebang, kemudian buat apa semua tu? Bakar kayu. Bakar semua. Lepas tu buat apa lagi? Korek tanah. Korek apa tu, buang apa lagi? Tanam. Buang rapuh-rapuh. Rumput-rumput. Buang semua akar-akar, rumput-rumput, buang semua. Lepas tu kita tanah tu bagi subur kan? Buang segala-gala akar-akar yang lama-lama, buang semua. Dah habis cuci semua, kemudian kita boleh buat pagar semua, dah cantik semua, barulah kita bertanam. Bertanam, cucuk tanam semua kan? Barulah masa tu kita akan nampak hasilnya. Macam itulah sistem yang Ustaz buat ni ialah untuk tahun pertama yang kita belajar ni, 2-3 bulan yang kita belajar ni, Ustaz cuma tebas yang besar-besar dulu. Bagi tahu apa dia isim, apa dia fi'il, apa dia huruf. Itu mana Ustaz tebas yang besar-besar tu. Kemudian Ustaz bagi tahu apa dia mubtada, apa dia khabar, apa dia fa'il, apa dia itu semua yang besar-besar. Tebas. Nanti sampai satu ketika kita dah pernah dengar macam-macam dah dalam bab nahwu surah ni. Nanti untuk tahun kedua, tahun ketiga, kalau ada rezeki lah, barulah kita perincikan sikit-sikit yang secara mendalam. Masa tu baru kita nampak dia punya kemanisan nahwu surah ni. Allah. Sebab tu Ustaz kata jangan syahid awal-awal ni. Baru nak kenal mubtada khabar dah syahid dah. Allahu akbar. Pasal panjang umur Ustaz. InsyaAllah. Doa-doalah sama-sama kita nak. Mudah-mudahan ni ibadat kita insyaAllah. Belajar sepanjang hayat Ustaz. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, masa ada 10 minit lagi, Ustaz buka soalan lah. Bukan, yang ni nak terang sikit. Ni lah. Sa'idun ni makna apa Sa'idun? Ada tak orang nama Sa'ad? Ada. Sa'ad mana Sa'ad? Bahagia Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana Tuan Haji Makruf tahu Sa'ad tu bahagia? Susah ya, saya selalu dengar Sa'diah. Oh bahagia. Sa'diah tu nama orang tu. Ada lagu Ustaz, lagu Saat yang Bahagia ada Ustaz. Ya. Saat yang Bahagia. Itu Saat SAT Ustaz. SAT. Itu ketika saat. Ya. Okay. Kalau saat ini maknanya Masa. ketika, masa. Ketika. Kalau saat ini maknanya Bahagia. Orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Asal daripada sa'adah.
Ini tiba-tiba timbul sebab tersebut tadi saat maknanya detik, ketika. Sa'idun mana orang yang bahagia. Ini asal sa'idun ialah sa'ada. Asalnya ialah sa'ada. Pernah dengar tak orang nama Saudah? Ada pernah. Ada. Sa'idah? Ya, ada. Ada juga. Itu semua merujuk pada makna Ya, bahagia. Ada tak orang nama Mas'ud? ada. Semua asal daripada sa'ada. Oh, Mas'ud ya. maknanya Mas'ud maknanya yang ada. yang menerima. yang menerima kebahagiaan. Masuk. Dia bila imbuhan mim, Mas'ud. imbuhan ni ada di depan dia ada mim memberi maksud maf'ul, mana yang menerima kebahagiaan. Mas'ud. Oh, penerima ya. Asal daripada perkataan sa'ada boleh pergi macam-macam. Mas'ud, sa'ada, sa'idah, sa'ad. Kalau muslih, Orang Melayu kita bila nama Sa'ad dia panggil apa? Nama dia Sa'ad tapi panggil apa kat dia? Orang Melayu kita panggil apa? Fa'ad. Fa'ad. Ya. Lagi panggil apa lagi? Terus. Terus. Ad. Kaum Ad macam mana Ustaz? Kaum Ad. Yang tu lain, yang tu kaum Ad, itu kaum Ad nama satu khas nama kaum pada zaman Nabi tu. Okey. Kaum Ad. Itu Masih lain. Oh, Sa'idun Ustaz, Sa'idun. Sa'idun mana bahagia, dia cuma ubah baris je. Ada orang nama Sa'idun. Orang Ada. yang bahagia juga. Betul? Sa'idun, Sa'adun. saya Ada kita punya apa Ustaz? Ada tak nama Sa'ud? Sa'ud. Ada. Semua tu makna merujuk kepada bahagia. Okey, soalan Makaroni pada? Ada. Saud Gani. Haji Saud Gani. Gani, dia dalam grup. Mana bahagia? Ada bahagia. Alhamdulillah. Saudi Arabia Ustaz? Saudi Arabia, Saudi. Okey. Itu merujuk kepada Saudi Sa'ad tu. Keluarga Sa'ad. As-Saud, keluarga dia tu. As-Saud. Itu panjang cerita tu. Kena rujuk pada pakar sejarah lah. Pakar sejarah macam mana jadi Saudi Arabia tu. Kena kaji. Ada orang dapat cerita tu tentang Saudi Arabia tu macam mana asal usul, macam mana tu. Pembahagian jazirah tu macam mana jadi nama Saudi Arabia tu, kena tanya orang yang pakar bidang tu. Asal daripada Saud, keluarga Saud. Kena kaji tu lah. Okey. Allahu Akbar. Okey, Ustaz buka soalan lain. Yang ni dah selesai. Ustaz, ada bawa Arab tu bila dia bagi address orang Ustaz pada berucap tu, dia kata sa'adati Ustaz, ada Ustaz yang dihormati ke? Yang dihormati Ya. Dia untuk apa ni masa dia berucap kan? Berucap? Sa'adah. Ya, musa'adah kan? Musa'adah. Okey, itu ungkapan-ungkapan ucapan penggunaan. Yang kaedah tukar jadi fa'il tadi kan Ustaz? Adakah kita boleh guna pakai untuk semua fi'il yang 3 huruf tu kan? Boleh. Macam contohnya macam soleh ni tadi fa'il, lepas tu kalau yang membunuh kan? Boleh. Qatala jadi qatil ke? Ya, betul. Oh, betul lah? Betul. Dua balas sebut. Okey, qatala jadi qatil. Qatil dapat satu. Dia bentuk dia serupa je lah. Sama bentuk serupa. Okey. Qatala jadi qatilu. Oh ya, qatilu fi sabilillah. Betul. Orang yang tambah alif ke tak ya? Tambah alif. Tambah alif ke? Qatala mana? Bunuh. Qatal. Okey, lagi kataan lain? Karoma jadi Karim. Karim. Masya-Allah. Ada tak orang nama Karim? Ada. Apa maksud Karim? Mulia. Orang yang memuliakan. Orang yang mulia, orang yang mulia, orang yang baik. Orang yang berakhlak mulia. Kalau mukrim, mukrim yang terima. Mukrim mana orang yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Dia macam ni, kalau qatil dia ada mim, maqtulun yang dibunuh. Kalau Karim mukrim. Mana yang dimuliakan. Macam tu. Okey, bagi kata lain. Kalau mukri saja Ustaz ya, mukri saja.
Mukri mana orang yang membaca. Oh. Itu qaf lah, qaf. Itu qara'a, itu qara'a. Qara'a. Itu qari orang yang membaca. Qara'a, asalnya qara'a mana? Setelah baca. Jadi Qari. Mukri. Tapi qari ni orang yang membaca Lelaki. lelaki. Membaca lelaki. Jadi kalau pengurusi nak sebut Orang lelaki yang membaca. Kalau pengurusi nak sebut nak jemput qari lelaki, dia sebut qari. Dia kata qari, jemput kepada qari daripada tu jemput lelaki. Kalau jemput perempuan Qari'ah. Tambah hamzah. Qari'ah mana pembaca Perempuan. Hamzah tu datang balik semula Ustaz. Ya. Okey, kalau kita selalu sebut masjid kita ni qari'ah ke qariah? Qariah. Itu lain tu. Tapi selalu orang sebut salah, kan? Betul. Qariah. Dia Korea kampung kan? Qariah. Orang sebut qariah. Orang kata ni masjid ni qariah dia sampai mana? Qariah tu pembaca, bukannya kampung. Yang betul ni sebut qariah Ustaz. Qariah. Tu Qariah kan, bukan Qor. Sebutan dia qariah bukan qariah. Ejaan ni macam mana Ustaz? Dia Kaf kan, bukan Qaf kan? Qariah. Dia qa Kaf. Qariah. Ada dalam Quran kan seorang orang muda datang ke kampung tu. Qariah. Qaryatul. Qariah. Tak, dia yang beza Surah Yasin. Kat belakang tu qariah dengan qariah. Dengan qariah itu orang yang baca. Qariah dia beza itu. Dia faham tak? Tak faham. Belum faham. Okey. Kita kalau masjid kita sebut qariah. Qariah masjid mukminun. Qariah ni mana? Penduduk setempat, kampung. Asal mana kampung ataupun penduduk setempat. Qariah ni. Jangan sebut qariah. Qariah mana orang yang membaca. Jangan sebut dengan qariah, jangan. Sebut qariah. Qariah tu mesti ya kan, bukan hamzah ya. Dengan ya. Jangan qariah. Qariah itu bermaksud orang yang membaca. Sebut dengan qariah. Hari perbahasan Ustaz macam mana Ustaz? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka. Itu yang lain pula, itu qara'a. Qara'a mana gegaran apa semua tu lain. Itu berkaitan nama hari kiamat. Qari'ah. Okey. Qari'ah tu Yasin tadi, surah Yasin ayat 13. Okey, surah Yasin ayat 13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Qaryah. Muka surat apa lah? Muka surat 441. 441. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Qaryah. Ayat 3 ayat 12. Ayat 13. 13. Okey. Wadrib. Okey, betul. Qaryah dengan huruf ya lah. Qaryah. Qaf ra yata. Qaryata. Qaf ra yata. Barulah makna kampung. Penduduk. Dia lah, bukan hamzah ya. Kalau qari'ah itu mana orang yang membaca. Perempuan. Okey, baik. Jadi qara'a nak sebut orang yang baca qari ataupun qari'ah. Kalau nak sebut yang dibaca yang dibaca apa dah? Makru'un. Makru'. Oh, bukan mukri ya? Boleh juga. Dia lafaz isim maf'ul ni, dia kan ada banyak sebutan dia. Mukri, makru'. Semua tu lafaz-lafaz isim maf'ul. Macam mukri, mukram, semua tu dia perubahan baris. Dia tak ada masalah yang tu. Tak ada masalah. Yang penting depan dia ada mim. Ada mim. Mukrim, mukram.
Makru, muqarri, semua tu merujuk kepada isim maf'ul. Terjemahan dia yang dibaca. Makru'un mana yang dibaca. Dia isim maf'ul. Yang tadi isim fa'il, orang yang membaca. Makru'un yang dibaca. Muqri pun maknanya orang yang dibaca, ataupun sesuatu bahan yang dibaca, bahan bacaan panggil muqri. Okey, habis. Last soalan terakhir. Last, penutup. Qiraati apa Ustaz? Qiraati. Ya. Qiraati. Okay, qiraati maksudnya kelas pembacaan. Qiraati. Dia sebenarnya dihidupkan baris tu. Qiraati mana? Kelas pembacaan. Bukan bacaanku. Kalau ada ya, dia merujuk pada aku lah. Jadi sebutan tadi tu nak ada ya ke tak ada ya? Tulis Ustaz, nampak beza dia, kena tulis tu. Ustaz tanya yang dulu. Nampak beza dia. Okey. Qiraati. Nak yang tu ke ataupun nak yang ni? Ustaz tanya yang dulu. Qiraat. Satu harakat ataupun dua harakat. Yang bawah tu bacaanku. Okay, yang selalu kita fokus kat mana? Selalu. Atas. Yang atas. Yang atas maksudnya Pembacaan. Qiraati. Kalau yang ni qiraati, ini merujuk pada aku. Pembacaanku. Okey, selalunya dia kata kelas qiraati. Ini kau mengaji mana ni? Bawa buku Iqra ni. Oh, saya mengaji kelas qiraati. Bacaanku lah. Maknanya kelas qiraat, kelas pembacaan ni lah, qiraati. Sebenarnya dia fokus pada sini. Dia fokus sini, kelas qiraati. Sebab tu dia sebut dengan berbaris. Ya. Kalau dia kata qiraati aku, mana qiraati. Kalau orang Arab dia sebut qiraat je laganya Ustaz. Qiraat sahaja pun tak apa. Kelas dia tak qiraat. mati kan. Dia tak mati kan. Orang Arab ni kadang-kadang dia tak tahu nahwu sharaf. Dia bahasa Arab tapi dia tak tahu nahwu sharaf, mubtada khabar, dia tak tahu isim fa'il isim apa, dia tak tahu. Sebab tu dia baca qiraat. Kelas apa? Kelas qiraat. Dia matikan baris. Kalau qiraat selamat ti ke tu ke ta ke qiraat juga. Dia tak tahu. Dia tak mau hubung tu ta ti, dia tak mau. Dia qiraat. Okey, jadi faham tak? Qiraati mana pembacaan? Qiraati pembacaanku. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama, alhamdulillah. Okey, sekadar dulu pelajar kita. Kita jumpa pula minggu depan, panjang umur insya-Allah. Mudah-mudahan boleh faham lah hari ni kita daripada bincang tentang amir tadi. Nanti Ustaz akan bagilah gambar apa ni, amir-amir yang lain tu. Ada banyak lagi tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.